Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan akan tiba, saatnya foto makanan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, aku Kayardi. Aku Nur Hakim. Ustaz Hidayat. Dan kita adalah Kau bagus pe. Allahumma salli ala salam Allah Ramadan. Allah Akbar. Bluetooth Yes. Alhamdulillah dah Ramadan Alhamdulillah kita dapat sampai juga ke hari yang mulia ni, hari bulan yang mulia ni. InsyaAllah orang yang tengah tengokkan ni baru habis buka. Betul eh? Alah, mungkin ada orang dengar bila time bekerja, tak ada benda nak buat apa. Jadi tak ada kerja, dengar-dengar kita takkan insyaAllah kita tak berbual pasal makan. InsyaAllah. Aku tak faham bila orang tengah puasa tu, diorang tengok video-video nothing towards the content, tapi masih nak tengok hello what's up guys, dan nanti lapar sendiri. Betul juga Aku tak faham tu. Kalau dah lapar tu janganlah mengajak sendiri. Mungkin Tak apa, kita berbual, kita silakan so berbual. mungkin memang dah terbiasa kot. Sebelum bulan Ramadan pun dia dah keep on looking at food. I mean I get it lah, but you're not the one cooking right? Especially if you buy. Cuma kadang-kadang it looks tasty, so just nak tengok kan. Tak lah dah tahu lapar masih nak tengok. Betul lah. Dan rasa lapar nak macam mana. Tak boleh ke? Boleh lah, tak ada masalah pun. There is something about it lah. Dia cakap kalau boleh you don't add. Jangan menambahkan dahaga dan kelaparan. Bukan menambahkan dahaga, tak ada masalah aku nak tengok, because it's just food. Lain lah you cakap you depan mata makan dia pergi bau sebenarnya. Tapi dia arouse kau. Dia arouse kau. Tak ada masalah. That does not have anything to do with the puasa itself lah. Kalau boleh jangan don't do that to yourself lah. Don't seksa diri korang sendiri lah. Itu maksudnya, jangan seksa diri sendiri. Lagi cek pukul 1. Allahumma. Kalau tengok ada makanan best-best, satu hal je. First day pula tu. Satu hal. Macam mana? Okay, kita dah okay terima kasih semua. Tan kita dah settlekan masalah peribadi man. Terima kasih Tan. Ada suara rupanya. Ingat ada. Okay. Yeah man. Mana yang nombor merah. Assalamualaikum. Money's back. Mic jatuh. Baik jatuh. Alright. Terima kasih Tan Macam kenyang tak? Buka ni. Kalau aku kira-kira tengok tengok pendengar tu, kalau kita dah makan tu maknanya dia dengar malam. So kalau malam tu agaknya dah kenyang lah. Ya, senang. Nak Aku selalu favourite kalau buka selalu pelahap ke. itu amalan tak bagus. Tak boleh. Tak bagus. Tahu aku. Tak bagus. Kira nanti time maghrib tak khusyuk lah. Nak khusyuk apa kalau dah kenyang? Yelah, dah kenyang tak khusyuk lah. That's why Dan nanti jadi malas. Makin melambat-lambatkan solat. That's why antaranya disunahkan untuk mempercepatkan. Speaking of buka, aku tengok satu drama Ramadan kan selalu ada drama family kan. Macam orang bandar balik kampung dan dia want to adapt to kampung life ni tu. Kampung life apparently dorang punya habit is dorang azan minum air, makanan dah siap dah siap ni. Lepas tu dah azan, minum air, makan kurma, minum susu, lepas tu pergi solat. Makanan dia lepas tu baru balik. We don't do that. Tapi Masih ada kat Singapore ada. gitu lah. Cuma tak adalah dia hebohkan. Aku makan kurma dengan ni je, lepas tu pergi solat. Ya, tapi bukan pasal heboh. It's like kan kita selalu makan terus, baru kita pergi. Betul. Yeah, but usually they don't touch the food at all. Betul, because dia gini. Sebab kalau macam mana, when I was in Yaman pun sama. Tapi masalahnya Ustaz tak pernah try puasa kat Yaman. Ustaz every time puasa mesti Ustaz balik Singapore. But some of my friends selalu cerita bila Ustaz ingatkan Ustaz dekat Yaman tak puasa. Kau tengok. Cek ijazah pasal Islamic study. Ya, itulah. Boleh juga kan. Jadi every time bulan puasa Ustaz patah balik Singapore. Yes, nanti Ustaz patah balik Yaman is after Syawal. Kira tak ada sekolah, tak ada apa lah. Memang Ramadan is holiday. Okay. So nanti Ustaz akan share sikit pasal amalan yang diorang buat dekat bulan Ramadan. Patutlah boleh tahan. But for me, my friends will cakap kat sana you don't feel a thing lah. Because situ tak berpeluh, you tak ada, not humid, kadang-kadang sejuk. But usually it's panas lah. Bulan panas lah kalau Ramadan. Ramadan panas. Bulan yang panas Sorry siang-siang sangat lah Ustaz. Itulah, kadang-kadang macam nak
balun. Tapi kena sabar kan. Sabar. Ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Tapi dah buka. Apa Boleh yang pukul Ustaz lah. sebut tadi? Ini soib. Ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Panjang tu. Ini soib. Yang sikit tu saja. Ini tu sesungguhnya aku. Oh, sesungguhnya aku ini. Yes. Kalau shaim tu berpuasa. Kalau Melayu inilah. Yang itu. Inna tu is actually sesungguhnya. Yang ya tu ini, yang ya tu is balik kepada kita. Kita pun ada bahasa. Inna party bal. Bukan lah. Jangan. Kau jangan. Allah. Kau kena faham. Ada yang penonton atau pendengar yang dengar ni benda, diorang masih tengah puasa. Kita buat malam tak apa. Yeah, bro. So macam gitulah. So amalan yang kat Yaman tu nak Ustaz ceritakan sedikit. Sikit lah. Sikit je. Kita pun Sikit je. Kita pun curious juga. Okay, so dekat bulan dah Ramadan. sikit dah cukup. Okay. Okay, Continue. Okay, so bulan Ramadan. Terima kasih, Ustaz. Dan Ya, juga- okay. Aku balon ni juga nanti. So Ustaz sambung Okay. Bom. Sama banyak tau. Baik. Okay. So this is what my senior tell me lah bila diorang Ramadan dekat Yaman. Is how they do the tarawih lah. So diorang akan buat tarawih. Each masjid ada diorangnya timing for tarawih. So sini nanti dulu. Ada lain-lain. Ya, so sini dulu dan sana nanti baru start. So nanti kita semua daripada masjid first, dah habis tarawih 20 rakaat. Go to the next masjid 20 rakaat. Then go to the masjid sampai to an extent where diorang habis betul cun-cun isahu. Sampai pagi. Oh, boleh Sebab ibadah dalam bulan Ramadan malam dia tak ada actually khusus you can only do this amount. You better don't laugh me. You better don't laugh. You okay? those laugh at You Ustaz those laugh at me. Aku ketawa sebasatan yang ketawa sedulus. Yes. Dulus, Dulus. Yang halus, yang tulus. Yang So, mulus, yang dah kudus. shosh. Okay. Maafkan Ustaz. Okay. So bila diorang buat tarawih, so diorang akan transfer lah. So from first masjid to second masjid, third masjid, sampailah sahur. Sebab dalam bulan Ramadan, waktu malam tu dia tidak ada khusus bagi how many rakaat, apa ibadah nak buat. You can do Free and easy. Habis selalu saya dengar orang aku solat 8 rakaat, ada orang solat 20 sorry. 20 rakaat. Dia dah tengok kau tu macam mana dia kira tu. Tapi kalau dah lebih daripada tu okey lah. Tak ada masalah. Cuma kalau yang bab tarawih tu itself is either 8 atau 20. Betul tak? So dalam both actually ada dalil lah. Both ada dalil, semua ada. Masalah. Dia ada dalil, dia ada delil. Kira ustaz dia puasa, dia buka time isyak. Jadi betul. So dalil untuk 8 rakaat pun ada, untuk 20 rakaat pun ada. So kalau sesiapa yang penonton nak buat 20, you janganlah cakap paksa yang 8 rakaat tu you have to do 20 sebab ada dalil. Dia no have. Ya syafah. Okay, so 8 rakaat pun dia ada dalil tersebut. So if I'm not wrong, diriwayatkan Nabi Salamah, if I'm not wrong, Nabi Salamah ditanyakan kepada Sayyidina Aisyah macam mana solat Nabi. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan dia tidak lebih daripada 11 rakaat. So macam mana 11 tu? Maknanya 8 rakaat tarawih, 3 witir. Okey. Cuma daripada hadis yang lain satu, dia mengatakan pada zaman Nabi pun there was a time where Rasulullah solat 20 rakaat. Okay. Dan dilakukan pada zaman Sayyidina Umar. So pada zaman Sayyidina Umar dia dilatihkan 20 rakaat. So tak ada masalah sebab sahabat Nabi. Diorang paling terdekat dengan Rasulullah. They know better than us. So macam if they do it, then by all means silakan. Jangan bergaduh-gaduh lah macam 8 rakaat. Rasulullah ada hadis yang sahih cakap 8 rakaat. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Kita dengan Sayyidina Umar macam mana nak compare? Tak boleh. Ilmunya, time dia spend dengan Rasulullah, sacrifice dia paling dekat dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat kan. Kita based on ulama, kita belajar dari ulama ni sanad lah, ilmu sanad. So kalau siapa nak buat 8 rakaat, silakan. 20 rakaat pun tak ada masalah. Cuma kalau orang yang sisi nak debate, dia cakap kalau betul-betul nak buat 8, can you do macam mana Rasulullah buat? Rasulullah buat 8 rakaat berjam-jam. Ui. Solat lama Correct. 8 rakaat berjam-jam. Yes. Jadi, First rakaat, if I'm not wrong, my sheikh pernah cakap dia baca surah Al-Baqarah. Second rakaat, if I'm not wrong, is dia follow daripada Al-Quran. So Al-Baqarah, then after that Al-Imran, then An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Macam gitu. I just played on YouTube Al-Baqarah, it was like 2 hours. And he did that for first rakaat only. Ada yang if I'm not wrong macam gitu. Tapi kalau nak ikut memang siapa yang penghafal Al-Quran memang boleh buat lah. So there are some
macam mana Ustaz cakap, one of my experience is that masa dulu Ustaz hafal Quran. So ni I think my father yang kasih the motivation. So siapa yang pernah hafal Quran, dia akan ada one point of the time where dia akan turun down. Kenapa? Tak tahu lah. This one my principal pernah cakap tau. You guys akan experience that either one atau two time yang you akan very down sampai you tak boleh ingat. Whatever you hafal boleh lupa. Down maksudnya apa? Sedih. Bukan sedih, macam demotivated. Okay. Because syaitan tak suka kita hafal Quran. Oh. So you akan ada point where betul-betul down, where you can lupa kadang hafal tak masuk. Ingat. Hafal semua tak masuk. Padahal memorizing is easy. Yep. But nak murajaah. So murajaah ni maksudnya untuk revise. Itu yang susah. Okay. So bila Ustaz kena at that point of time, Ustaz was down. I was crying really. I was crying because 2 days after that ada exam. So exam kita is for example Ustaz hafal first juzuk sampai 6 juzuk lah. So Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, 6 juzuk. Dia akan ambil one ayat daripada the 6 juzuk tu, dia akan ambil satu, then you need to sambung. So it's very hard lah. Kalau macam 1 juzuk okay lah, 20 page je. Tapi kalau 6 juzuk, it's a lot. So masa tu Ustaz dah nangis dengan my father. Cakap my father, this one cannot really. I was crying, dah lupa semua, dah tak ingat. So my father taught me apa masa tu, dia cakap okay, pergi bangun pukul 3 pagi, 3 AM, then I will wake you up. Pukul 3 tu ambil uduk, mandi ke apa, ambil uduk semua. Minta maaf. Terpanjat. Sorry. Ambil uduk, then after that buat solat hajat. Solat taubat. Dan buat tahajud lah. So at that point of time dia cakap sebelum buat, you pergi revise the first 3 juzuk. Is Al-Baqarah, mainly is Al-Baqarah dengan a bit of surah Al-Imran. Ustaz buat lah. I think around 1 hour plus 2 hours lah Ustaz just revise tau. Because ada page yang Ustaz boleh ingat, tapi ada page Ustaz terus lupa. Blank lah. So Ustaz kena revise everything. Then after that dia cakap, after you dah revise 3 juzuk, go and do solat tahajud. Baca the 3 juzuk inside the solat. So I did solat tahajud 2 rakaat with 3 juzuk. Dapat lepas. My father was behind, if I'm not wrong, my father ke apa lah. Dia duduk belakang, if I can remember correct. Sebab ni dah lama. Someone was checking my bacaan. And I dapat clear semua. So I was happy at that point moment lah. So kita buat lagi 3 juzuk. So total 6 lah. So habis dalam I think subuh gitu. Tengah exam ke tak? 2 days later. 2 days later ada exam. So dah kecoh lah. So 6 juzuk dapat hafal. Alhamdulillah. So far okay. Cuma biasalah normal mistake tajwid tu semua. But that was the point where baru I faham maksud my principal bila cakap you akan ada satu time tu you akan down habis. So I think that was my time lah. So even dalam bulan Ramadan sama, it's possible nak, kalau you nak baca first rakaat Al-Baqarah boleh, it's just that if you have the time. Because lepas solat Isyak kita solat tarawih, you have the whole night sampailah sahur nak buat. Kat Yaman kira-kira aku pernah dengar island hopping lah, apa hopping. Masjid hopping, yes. Masjid hopping And I Ustaz tak tahu kalau lain negeri ada tak, but only Yaman yang Ustaz pernah dengar macam gitu lah. Ustaz cakap pasal tarawih kan. Saya ni kurang cerdik sikit. Jadi Ustaz faham? Boleh terangkan tak cara-cara yang basic untuk especially orang-orang Tak nak. Okay, kalau you don't want to answer him, aku ada member yang nak text aku, dia suruh tanya Ustaz untuk this episode. Okay. Kita punya first question dari orang luar. Cantik. Dia cakap wanted to know more about solat sunat tarawih. The basics, like berapa rakaat minimally, what's the maximum, and anything important within those yang dalam tarawih yang kita patut ingat, yang kita biasanya miss. Okay. So basic dia macam biasa. It's like how you solat sunat biasa. It's just the niat ubahkan. So sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala. Very simple. Siapa nak bahasa Arab, usalli sunatan tarawih lillahi ta'ala. Itu kalau bahasa Arab lah. Tapi bagi Ustaz bahasa Melayu sudah. Tak payah nak kecoh-kecoh. Akan ada dia punya tu. Yes. So nanti bila solat sunat tarawih ni sama je macam solat biasa 2 rakaat. So first after dah niat kita takbir, then after that kita akan baca surah Al-Fatihah, dan apa-apa surah yang you ingat. 3 kul boleh. Al-Kafirun boleh. Paling simple Paling simple. Nak kul Allahu ahad for all the rakaat pun tak ada masalah. There's no issue. Tak ada masalah. Cakap ada orang cakap, Ustaz, asal dia asyik baca kulhu Allahu ahad. Biarlah. Dia suka kepada surah tu. Tak ada masalah pun.
So then after that buat macam biasanya rakaat, then bangun daripada rakaat pertama, sambung rakaat kedua, sama juga Al-Fatihah dan apa-apa surah yang you ingat, dan beri salam. So 2 rakaat 1 salam. Itu ada solat sunat tarawih. Very simple. Cuma kalau if you go to masjid, kalau pergi masjid, diorang ada zikir-zikir tertentu. So for example, before kita nak solat tarawih, nanti kita akan dengar nanti dia akan selawat. Ada yang istighfar. Correct. So nanti dia akan ingat solatut tarawih, athabakumullah. Dan kita jawab apa? Ni biasa solat tarawih tak? Dia biasa bila dia cakap tu, kita tengok orang tu cakap baru kita sambung. La ilaha illallah. Dia macam itulah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bangun dan baru solat. Betul lah tu. Kau gitu je. Okay, then after that antara tarawih yang kiraan first set of tarawih dengan second set, kan kita kadang-kadang dengar ada Khalifatul Awal, Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan kita jawab radhiyallahu an. Itu pun ada. Dan kita the second set nanti ada Sayyidina Umar, then third set is Sayyidina Uthman, then the fourth set is Sayyidina Astaghfirullah. Apa Khalifah 4 siapa? Abu Bakar, First, Umar, third, Uthman, Ali. Ya, Sayyidina Ali. So the last one is Sayyidina Ali. So itu ada zikir dia. So ada orang dia buat every 4 rakaat, maknanya every 2 set dia ada doa. Allahumma innaka afuun apa? Afu anna. Nanti dia akan buat 3 kali. Dan ada 2 set dia akan buat the same thing. Okay. Ada 8 rakaat baru dia baca. Ada yang all the way tu dia kirakan 4 set baru dia ada yang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Pun ada macam itu. But basic kalau nak buat kat rumah, apa yang you ingat, you nak istighfar 100 kali pun tak ada masalah. Because dia tak ada dalil yang khusus. For example, antara tarawih, you can do whatever zikir you want. You nak istighfar boleh, you nak selawat pun boleh, tak ada masalah. There's no limitation. Macam gitu. Limitation. Correct. Tidak dengan imitation. Limitation. Cuma dalam bulan Ramadan, dalam hadis mengatakan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. So maknanya sesiapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maknanya sincere in faith, dengan ihtisaban dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, maknanya mengharapkan kebaikan daripada Allah SWT, maka diampunkan dosa apa yang telah lepas. InsyaAllah. Itu antara fadilat puasa Ramadan. Jadi tolonglah guys, jangan puasa yuk-yuk. Puasalah benar-benar. Puasa yuk-yuk, pagi-pagi buka periuk, jangan. Okay, puasa betul-betul. Tu macam mana tu? Bagi terus buka periuk lah. Okay. But I keep just a question. Kita ketawakan. Sorry. Okay, silakan. Ramadan as compared to Aidiladha, Hari Raya Haji mana yang lagi important? Ada yang cakap Hari Raya Haji tu macam like is the number one. No, okay. Itu Ustaz tak berani nak masuk campur bab tu lah. Okay. Because for me, puasa Ramadan pun important, Aidiladha pun important. Sebab itu bulan haji kan. Yes. Dan puasa Ramadan is one of the keberkatan yang ada pada bulan Ramadan itself. So banyak yang berlakunya. Apa yang berlaku dalam bulan Ramadan? Turunnya, sila jawab. Ada Lailatul Qadar, itu semualah. Maknanya Allah kasih banyak fadilat. Macam tadi Ustaz cakap, man sama Ramadan, maka sesiapa yang puasa Ramadan akan diampunkan dosa yang telah lalu. Allah memberikan Lailatul Qadar dan Allah memberikan bulan itu bulan yang maghfirah. Maghfirah tu maknanya bulan yang pengampunan. That's why dalam banyak yang kita zikir apa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu semua tentang meminta keampunan kepada Allah SWT. Itu yang saya cakap, kalau antara tarawih you nak buat istighfar, tak ada masalah. Minta keampunan kepada Allah SWT. Bulan yang berkat. So kita jangan rasa malas. Kalau kita rasa malas, itu diri sendirilah nampaknya. Itu diri sendiri. Sebab apa? Bila kita dalam bulan Ramadan kita puasa, kita kan tak makan. So kita akan lemah. Kita tak boleh fight. Usually kita dah malas nak layan nafsu kita. Itu kalau dah pun penat tak boleh layan nafsu pun tetap buat maksiat, susah lah. Maknanya itu you nak kena muhasabah diri that. Jangan salahkan syaitan. Salahkan diri sendiri kadang-kadang. Dah terbiasa dengan tabiat tersebut. Yang itu yang kita tak nak. Tapi bila kata dah puasa tu, aku realise lah. Kan dia cakap jangan buat benda-benda yang tak senonoh. The idea is dalam kelaparan dan dahaga tu,
kita dah tak terfikir benda tu. Pasal dah rasa lapar. benda tu sangat. Correct. Aku even things like talking, being petty and all that, nak berbual Dah dengan malas. orang. Dah malas, tak apalah. I just do what I can, do what I have to. Dan apa-apa yang extra sampai berbual pun sampai tak berbual banyak pun. Betul? So like from there pun you cut short your dosa based on your talking really. Correct. Yeah. Miracle lah. It's good. Macam mana ni? So Dari tadi bisu. sekarang basic solat tarawih macam mana Ustaz? Sama Tadi Ustaz dah cakap 8 rakaat. Correct, yeah. Lepas tu witir? Okay, so witir is up to you guys penonton. You nak buat after solat tarawih itself, atau kalau for example you nak bangun malam, then you bring forward the witir after that. Going forward the witir, okay. So actually buat 3 rakaat kan. So witir is selalu untuk penutup. Okay. So penutup 3 rakaat, 2 1. Okay, so usually ada orang is buat So dah solat 8 rakaat, then after that witir is kita solat 2 rakaat, dan 1 rakaat. dah beri salam, lepas tu baru Diri dan buat 1 rakaat. 1 rakaat saja. Betul. 1 rakaat dengan 1 salam. Oh, saya ingatkan 3 macam solat maghrib. Tak. Kan, Dia separate. So ada orang yang dia buat solat witir lepas solat tarawih. Ada niat untuk solat witir. Ada. Ha. So cuba Ustaz explain yang ni dulu. So solat witir ni ada yang menggunakan lepas tarawih, ada yang untuk malam. Maknanya orang kalau nak sambung tahajud, then orang akan bring forward to solat malam tersebut. So solat witir is the same. Saja aku solat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. So itu untuk 2 rakaat lah. So macam biasa you Al-Fatihah baca surah, bangun daripada rakaat yang pertama dan sambung kepada rakaat kedua, Al-Fatihah juga dengan apa-apa surah yang ada. Dan after that beri salam. Lepas tu bangun, dan yang ini better untuk niat bahasa Melayu lah, so it's easier for you guys. So saja aku solat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. So the same Al-Fatihah, cuma my syekh aja bila yang last, yang 1 rakaat tu, bila dah baca Al-Fatihah, baca surah tu 3 surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. So Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Bifalaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. So 3 surah. Tapi kalau kita nak baca 1 pun boleh. Boleh, tak ada masalah. So kalau boleh is baca 3 lah. Kalau tak hafal dia ambil 1. One of them pun boleh juga. Then after that sama beri salam. That's how you do witir. Paling simple lah. Macam gitu. Tapi kalau kita solat tarawih tapi tak habiskan dengan witir pun okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi cuma sunnah Nabi is dia buat 8 rakaat dan dia tutup dengan witir lah. So total will be 11 lah. Correct. Kalau 20 rakaat, 23. To break down solat tarawih. So kita niat dulu saja aku solat tarawih lillahi ta'ala. Then after that 2 rakaat, so on and so forth. Lepas tu kita tutupkan tarawih tu dengan witir. Betul. Saja aku solat Sunat witir. Sunat witir. Sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Then after that kita buat solat dulu 2 rakaat. Then after that followed by 1 rakaat. 1 rakaat. Betul. Then habis. Dah settle. Very simple je. Bila last month kau buat gitu? Bila last kau pergi tarawih? Last year belum puasa lah. Last year Aku lama straight out to be honest. Pasal dah lama sangat kerja kan. Kita kerja ni 10 jam satu hari. Bulan Ramadan ni kan So orang datang kan. So cuma last year is kira aku masih bujang. Jadi bila aku solat tarawih, solat tarawih dekat masjid je. Tapi kira tahun ni tahun baru yang aku beristeri lah. Jadi ada rezeki solat tarawih dengan dia. Masjid mana kau pergi? Apa dia dulu? Sekarang ni lah. I mean, kalau kau pergi sekarang tak payah solat tarawih dengan dia. Aku kat rumah. Aku kerja buat apa? Bagus lah. As long as jemaah boleh, tak ada masalah. Nak buat sendiri boleh, nak buat berjemaah better lah. Tu lagi banyak fadilatnya. Okay lah. Jadi dengan itu kita tutup tirai untuk episod ni. We cut it short. Nama aku Nur Hakim. Aku Kai Ardi. I'm Ustaz Dayat. Dan kita adalah Kau Bagus Ramadan Mubarak. Di atas meja kelapa muda dan palu butuh pisang hijau es cendol es teh. Semakan. Foto-foto semua kirim di story WA. Ramadan tiba semua bahagia. Sumbang pula tu. Okay. Ciao. Ciao.